Bersama Japan, di mana program ini mengenengahkan pelbagai isu-isu ataupun memberikan informasi terkini dan terbaik daripada jabatan-jabatan ataupun agensi yang berkaitan yang mengurai segala persoalan yang bermain di minda kita lah. Dan pada hari ini sebelum tu saya sebagai perantara anda, saya Azri bin Zainal Abidin daripada Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini kita bersama salah seorang panel ataupun tetamu maya kita ya, daripada Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sebelum tu saya minta semualah pelayar-pelayar Facebook Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ataupun Jabatan Penerangan WPKL, kita punya page kita, boleh jemput kawan-kawan untuk follow page kita, like dan juga share lah maklumat-maklumat yang terkini yang kita setiap hari kita sampaikan dan kita beri maklumat lah dalam kita kemas kini dalam page tersebut. Selain daripada itu, media sosial yang terdapat di Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan juga, antaranya ada juga Twitter, boleh follow di @japanwpkl ataupun di Instagram di Japan WPKL juga ya. Okey, jika pada minggu lepas kita bersama salah seorang pakar dalam bidang kesihatan berkenaan dengan darah. Kalau minggu lepas tajuk kita adalah adiwira darah. Minggu ini juga tentang kesihatan juga. Tajuk kita adalah awas jangkitan HFMD ataupun penyakit tangan, kaki dan mulut ya, yang merupakan antara isu semasa pada masa kini lah. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, kita bersama tetamu maya kita pada hari ini, iaitu yang berbahagia Dr. Rozanim Kamarudin selaku Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Cawangan Kawalan Penyakit Berjangkit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat Doktor seadanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Itulah Doktor, seperti yang saya maklumkan tadi, tajuk kita pada hari ini adalah awas jangkitan HFMD ataupun penyakit kaki, penyakit tangan, kaki dan mulut ya. Sebelum tu Doktor, sebelum kita memulakan sesi soal jawab kita pada hari ini, kita juga akan selain daripada soalan-soalan yang kita akan kemukakan kepada doktor, kita juga menerima soalan-soalan daripada pelayar-pelayar Facebook kita, dan pada para pelayar juga boleh bertanyakan soalan-soalan kepada doktor, di mana doktor seperti yang saya maklumkan tadi merupakan pakar perubatan kesihatan awam, cawangan Kawalan Penyakit Berjangkit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dr. Rozanim merupakan pakar juga dalam bidang HFMD ya, Doktor ya? Saya kepakaran saya bidang kesihatan awam dan buat masa ni saya bertugas di Kawalan Penyakit Berjangkit lah. Termasuk juga HFMD ni sebab dia salah satu penyakit yang berjangkit. Ya. Betul. Okey, Doktor, seperti mana yang semua sedia maklum, negara kita sekarang ni mengalami pertambahan kes penyakit tangan, kaki dan mulut ni lah, HFMD ni kan. Dan kebanyakan negeri, saya tak pasti kini tapi ada mencatatkan peningkatan lah ya. Dan walaupun negara kita dah memasuki ke fasa peralihan ke endemik, kini negara berhadapan dengan cabaran dengan kes HFMD pula. Dan boleh dikatakan ia meningkat secara mendadak berbanding tahun sebelum ini. Dan penyakit HFMD ni boleh dikatakan bukan sahaja kanak-kanak tapi turut melibatkan segelintir golongan dewasa. So kita semua kena ambil maklum lah doktor kan, betul. Dan doktor seperti yang dimaklumkan juga di Malaysia ni sendiri
masyarakat mula memberi perhatian dalam kesihatan awam berkenaan HFMD ni sendiri sejak tahun 1997 di mana ada berlakunya kes HFMD ni di Sarawak. Betul ya doktor ya? Ya, betul tu, betul. Okey, itulah doktor. Jadinya penyakit ni sudah lama wujud dan jadinya inilah hebahan ataupun peranan KKM macam kita, program kita pada hari ini Influencer at Japan ni, kita nak menerangkan kepada seluruh masyarakat lah, terutamanya bagi inilah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya ni sendiri, fokus kita dan juga di seluruh Malaysia amnya tentang kesedaran ya kepada rakyat, terutamanya ibu bapa untuk menjaga bertindak jika berlakunya penyakit HFMD inilah. Ya doktor ya. Okey, doktor. Boleh kita terus kepada soalan doktor? Boleh silakan. Okey, itulah doktor. Doktor, untuk soalan saya yang pertama, apakah penyakit tangan, kaki dan mulut ni ataupun HFMD ni, dan siapakah yang berisiko untuk mendapatkan jangkitan HFMD ni? Okey, terima kasih Cik Azri. Jadi sebelum kita bincang dengan lebih lanjut, saya suka mengambil kesempatan ni nak mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Penerangan Kuala Lumpur dan Putrajaya menyediakan platform ni untuk kita menyampaikan secara terus maklumat kepada masyarakat berkenaan dengan HFMD lah, sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu awas jangkitan HFMD. Awas di sini adalah kerana pada tahun ini kita dapati kes-kes HFMD ni yang dilaporkan kepada kita Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur melebihi nilainya, jumlahnya berbanding pada tahun-tahun yang sebelum ni lah ya. Jadi seperti mana Cik Aziz beritahu tadi, dia mula mendatangkan masalah kesihatan awam apabila pada tahun 1997 berlaku wabak yang besar di Sarawak. Jadi seterusnya kita mula memantau dan pada tahun 2006 kita telah mewajibkan HFMD ini dinotifikasikan, maksudnya semua pengamal perubatan ataupun ringkasnya doktor yang mendiagnos HFMD ini wajib melaporkannya kepada Jabatan Kesihatan yang berdekatan, yang mana arahan ini diikat dengan peraturan di bawah Akta Peraturan Pencegahan Kawalan Penyakit lah 1988 ya. Jadi saya rasa bermula selepas musim perayaan hari itu, banyak telah diperkatakan berkenaan dengan HFMD ni, penyakit tangan, kaki dan mulut. Walaupun saya rasa tak ada masalah untuk kita sering berkata dan memahami dengan lebih lanjut apa penyakit ni, sebab seperti mana pepatah mengatakan, tak kenal maka kita tak cinta. Jadi bila kita tak kenal, kita tak tahu apa penyakit tu dan sukar untuk kita mengatasi atau mengelakkannya. Ya? Jadi HFMD ini adalah satu penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit ni maksudnya apa? Dia boleh berpindah pada seorang ke seorang sebab dia ada virusnya. Ya? Dia ada disebabkan virus dan virus ini dia di dalam family ataupun group enterovirus. Enterovirus ada banyak jenis-jenis virusnya lah. Dan dua jenis virus yang utama yang selalu menyebabkan komplikasi adalah enterovirus 71 dan juga Coxsackie virus K16. Dan kalau kita kata siapakah golongan berisiko, daripada analisa data yang kita buat sama ada di Kuala Lumpur ataupun di peringkat kebangsaan, golongan yang paling sering dijangkiti HFMD ni adalah kanak-kanak yang berusia 6 tahun dan ke bawah. Dan apabila kita tengok di peringkat global, memang dinyatakan bahawa dia ni paling kerap berlaku di kalangan kanak-kanak berumur 5 ke 6 tahun ke bawah lah ya. Jadi dengan sebab itu, golongan berisiko untuk jangkitan HFMD ni adalah golongan ini, iaitu yang berumur di bawah 6 tahun ya. Dan mereka yang kerap mendapat jangkitan ini. Okey doktor. Terima kasih atas jawapan untuk soalan pertama tadi. Jelas saya rasa berkenaan dengan penyakit tangan, kaki dan mulut ni. So maksudnya lebih tumpuannya kepada kanak-kanak di bawah 6 tahun ke bawah lah ya doktor ya. Ya, walaupun semua umur pun boleh dijangkiti. Tetapi bila kita kata berkenaan kekerapan, golongan berisiko adalah mereka di bawah 6 tahun ke bawah. Okey doktor. Untuk soalan seterusnya doktor, boleh tak doktor jelaskan
tanda ataupun gejala untuk penyakit ni ataupun bagaimana penyakit ni boleh berjangkit? Okey. Penyakit ni, tanda-tanda dan gejala ni senang dilihat. Dia boleh dilihat oleh ibu bapa sendiri ataupun penjaga kepada kanak-kanak ataupun kita dewasa sendirilah. Dia bermula apabila virus ini masuk ke dalam badan kita, kita akan mula berasa tidak sihat, tidak selesa dan kita akan rasa demam. Okey. Selepas demam ini dalam sehari dua kita akan dapati ada berlaku atau tumbuh ulcer di dalam mulut. Dan juga ianya diikuti dengan ruam yang kemerahan-kemerahan di tapak tangan dan juga di tapak kaki lah. Seperti mana nama dia kan, iaitu penyakit tangan, kaki dan mulut Betul. Dan tetapi untuk kanak-kanak ruam ataupun ruam ini lama kelamaan dia boleh menjadi lepuh lah ataupun blister. Maknanya ruam tu dia akan mengandung cecair ni boleh pecah. Lepuh ni untuk kanak-kanak dia juga boleh kadang-kadang dilihat pada kawasan genitalia dia, iaitu di kawasan di mana diapers area, tempat kita pakaikan lampin kanak-kanak tu kan. Ya, betul. Dia boleh berlaku di sana juga. Dan Okey. sebenarnya ruam ini dia berbanding dengan penyakit chickenpox, ruam ni selalunya dia tidak gatal. Okey. Jadi ciri yang utamanya adalah dia ulcer di mulut, dia ada ruam kemerahan di tapak tangan dan juga di tapak kaki. Okey. Jadinya itulah tanda-tanda untuk mengesan doktor penyakit HFMD ni sendiri ya. Okey, doktor, untuk status jangkitan HFMD ni sendiri, macam kita di Lembah Kelang ni kan, terutamanya kita di Kuala Lumpur, di Putrajaya ni, bagaimana status jangkitan HFMD ni sendiri di Kuala Lumpur dan Putrajaya dan apa faktor-faktor yang menyebabkan merebaknya jangkitan HFMD ni? Okey, kalau kita tengok kita punya data yang kita analisa, kita dapati secara mingguan ada menunjukkan trend dalam penurunan kes lah, jumlah kes. Walau bagaimanapun data harian kita, iaitu kes-kes yang dinotifikasi kepada Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur ataupun pejabat kesihatan yang berada di Kuala Lumpur ni dan juga Putrajaya. Di Kuala Lumpur dan Putrajaya ni kita ada 5 pejabat kesihatan, iaitu pejabat kesihatan Putrajaya, pejabat kesihatan Pintu Wangsa, pejabat kesihatan Pantai, pejabat kesihatan Ceras dan pejabat kesihatan Johor. Kita dapat notifikasi penyakit tu masih tinggi. Dia masih berada paras atas level berwaspada, warning level. Walaupun dia ada nampak penurunan tetapi kes masih tinggi lah. Dengan sebab itu kita memohonlah supaya masyarakat sentiasa cakna berkenaan dengan HFMD ni, kena pasti faham berkenaan penyakit ni dan mengambil langkah-langkah pencegahan supaya kalau kita ada jangkitan ni kita tak menularkannya kepada orang lain ataupun kita menjaga diri supaya kita tak dapat jangkitan ni. Seterusnya dia boleh mengurangkan jumlah kes hingga ke paras yang tidak mendatangkan masalah pada kesihatan awam lah. Okey. Apabila kita cakap faktor-faktor perebakannya, seperti mana kita kena tahu dulu macam mana dia ni dijangkiti. Dia ni dijangkiti apabila kita ada kontak secara direct kepada pesakit-pesakit. Contohnya kita ibu bapa kan, kita ada anak yang ada penyakit ni, kita menguruskan anak kita tersentuh dengan dia punya lepuh tersebut, dengan alio dia dan sebagainya, dan kita tak terlupa untuk mencuci tangan dengan betul. Apabila kita menguruskan anak yang lain, anak lain juga boleh berjangkit. Itu secara direct lah. Ataupun secara tidak direct, maksudnya di taska atau rumah-rumah pengasuh, sebab kita tahu virus ini dia enterovirus, maksudnya dia berada boleh dalam usus dan dikeluarkan melalui najis. Jadi apabila menguruskan bayi dan bila menukar lampin bayi tapi terlupa tidak membasuh tangan yang betul dan mengusik budak lain, jadi budak lain pun
mendapat virus tersebut. Dan juga apabila ada kanak-kanak yang bergejala, dia batuk dan bersin, droplets ataupun titisan-titisan air yang kecil di udara, apabila disentuh oleh budak lain, udara kan, lain pun boleh dapat jangkitan tersebut. Jadi kat sini penularannya adalah jika mereka yang ada gejala itu tidak diisolasi dengan betul. Maksudnya mereka masih keluar, mereka masih pergi ke kawasan-kawasan yang ramai budak berkumpul, contohnya di Taska atau Tadika, di Taman Permainan. Ada juga apabila kita tak mengamalkan kebersihan tangan yang betul, tidak kerap mencuci tangan, ya. Dan juga kita tidak menjaga barang-barang peribadi kes, masih lagi berkongsi barang-barang peribadi, contohnya tuala mandi, peralatan makanan, ya. Jadi ini akan menyebabkan penularan berlaku lah di dalam keluarga ataupun di institusi di mana kes-kes ini berada. Okey. Okey, terima kasih doktor untuk jawapan tu. Okey. Doktor, kalau selalu ni macam-macam penyakit ni kita dapat kenal pasti kan macam mana penyakit tu boleh didapati ataupun bagaimana kita boleh berjangkit lah kan. So jadinya HFMD ni ataupun penyakit tangan, kaki dan mulut ni bagaimana ia nak dikenal pasti? Okey. Untuk HFMD ni kita ada kriteria lah, ciri-ciri klinikal yang kita boleh katakan dia ni adalah penyakit HFMD. Dan perkara ni memang kita beri latihan kepada semua pengamal perubatan lah, ya. Jadi melalui pengambilan sejarah pesakit, kita tanya dari segi sejarah pergerakan, daripada kontak rapat dia, daripada gejala dia, macam mana gejala muncul dan progres gejala tersebut, dan kita gabungkan dengan pemeriksaan klinikal. Kita tengok ada ulcer di mulut, macam mana taburan ruam dan lepuh, ya. Jadi dengan ciri-ciri khas ni, pengamal perubatan boleh mengenal pasti dan membuat diagnosis berkenaan dengan penyakit HFMD ni lah. Mana setiap penyakit tu ada sedikit kelainan yang kita boleh menjurus kepada diagnosis sesuatu penyakit tersebut. Okey, dan apabila ada keperluan mengambil sampel, kita akan ambil sampel untuk analisa lebih lanjut lah. Okey, doktor. Okey, doktor, kita ada soalan daripada pelayar Facebook kita, doktor. Kita boleh ambil dulu satu, ya? Ya. Okey, untuk soalan pertama daripada Cik Para Luna. Okey, doktor, kenapakah peningkatan kadar jangkitan HFMD begitu drastik pada tahun ini berbanding tahun sebelumnya, terutamanya di Lembah Kelang? Okey, seperti mana yang pernah dibincangkan dan dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan lah, ya, bahawa penyakit HFMD ni adalah endemik di negara ini, dia seasonal. Maksudnya setiap tahun memang ada berlaku HFMD ini. Tetapi pada tahun ni kenaikan dia terlalu tinggi, ya. Jadi adalah beberapa hipotesis ataupun andaian secara saintifik macam mana perkara ini boleh berlaku. Yang pertama adalah dari segi imuniti kanak-kanak lah. Sebab kanak-kanak dalam masa 2 tahun ini memang mereka lebih tertumpu di rumah disebabkan kita ada pandemik COVID-19 dan kebanyakan masa kita berada dalam perintah kawalan pergerakan. Jadi apabila kita berada di rumah, kita lebih tertumpu kepada keluarga kita saja. Jadi kita punya imuniti itu terhadap penyakit-penyakit lain yang di luar rumah itu berkurangan sebab kita punya imuniti itu kita punya badan tidak terdedah lah dengan virus ataupun bakteri ini, yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahawa virus enterovirus ni, terutamanya Coxsackie 16 dan juga enterovirus 71, dia selalunya berlaku secara pusingan. Setiap 2 tahun,
dia akan muncul dengan dan menyebabkan transmisi yang lebih tinggi. Jadi Ya. ini tahun ini adalah tahunnya lah, ya. Dan yang ketiga adalah dengan kelonggaran pada pergerakan kita, kita lebih orang dah mula bekerja, anak-anak telah dihantar ke taskar dan sebagainya, sekolah telah Betul. dimulakan, dan pergaulan yang luas ini dan juga perkumpulan sosial yang kerap dia adalah salah satu juga faktor lah apabila kita tak menjaga kebersihan diri sendiri atau kurang menjaga kebersihan sendiri dan juga kurang meneliti tentang kebersihan tangan. Jadi virus itu mudah masuki anggota kita dan berlakulah kes HFMD. Okey, terima kasih doktor. Okey doktor, itulah kita pun ni kan nak dekat juga untuk sambutan Hari Raya Aidiladha ni pun kan bimbang juga kalau berlakunya peningkatan juga nanti kan? Ya. Jadi itulah kita sentiasa untuk KKM kita sentiasa melakukan pemantauan, buat surveillance berkenaan turun naiknya kes ni, jumlah kes ni berkenaan dengan komplikasi yang ada dan juga berkenaan virus apa yang tinggi sekarang untuk kita buat kawalan yang seterusnya lah. Jadi kita Cik Azri melalui platform yang macam ni kan, kita harap masyarakat mendapat maklumat dan yang penting mereka faham dan kenal pasti apakah gejala supaya mereka cepat mendapatkan rawatan supaya yang sakit boleh diisolasi untuk tidak menyebabkan penularan kepada yang lain. Menyentuh doktor kata tadi cepat mendapatkan rawatan tu kan, bagaimana penyakit HFMD ni dapat dirawat doktor? Okey, untuk HFMD ni dia tiada rawatan ataupun nama ubat yang khusus lah ya untuk merawatnya. Kita akan memberi rawatan berdasarkan apa keluhan pesakit dan juga untuk menstabilkan pesakit ya. Jadi contohnya kalau dia demam, kita akan memberi rawatan ubat-ubatan untuk meredakan demam tersebut. Kalau dia ada asam di mulut dan sakit mulut, kita akan beri ubat untuk meredakan sakit di mulut tersebut supaya mereka boleh minum dan makan seperti biasa. Sekiranya mereka tidak minum dan makan seperti biasa, kita takut nanti dia ada komplikasi kekeringan, dehidrasi badan ya, yang menyebabkan timbulnya penyakit komplikasi-komplikasi yang lain lah ya. Jadi kita akan rawat berdasarkan status pesakit dan apakah gejala-gejala yang pesakit tunjuk lah. Apa yang penting kat sini Cik Azri kan, selain rawatan adalah untuk kita mendapatkan nasihat daripada pengamal perubatan berkenaan bagaimanakah cara yang paling baik untuk kita mengisolasi anak-anak kita ataupun diri kita kalau kita yang dijangkiti untuk kita elakkan perebakkan pada orang lain. Jadi macam mana caranya kan? Jadi pengamal perubatan selain daripada memberi ubat akan menerangkan macam manakah kaedah isolasi yang bersesuaian dengan aktiviti pesakit tersebut. Okey. Doktor, kita ada soalan daripada pelayar kita ya. Daripada Azraini Abdul Majid. Soalannya doktor, berapakah tempoh kuarantin bagi mereka yang dijangkiti HFMD ni? Okey doktor. Macam COVID-19 sebelum ni kan kita ada tempoh-tempoh kita sendiri kan. Jadinya HFMD ni pula macam mana doktor? Okey. Apabila kita ada gejala dan kita akan mendapat rawatan ya, tempoh tu akan mengikut daripada pemeriksaan yang telah doktor lakukanlah ya. Kebiasaannya tempoh kuarantin yang kita beri adalah 5 hari. Dengan sebab itu untuk penyakit sakit ini, ibu bapa boleh memohon daripada ketua jabatan untuk memohon cuti kuarantin selama 5 hari untuk menjaga anak mereka. Sekiranya selepas 5 hari anak tersebut belum sembuh, boleh datang semula berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan pandangan
dan mungkin berdasarkan simptom yang ada, mungkin doktor melanjutkan lagi tempoh kuarantin tersebut lah. Tapi secara general, amnya ada 5 hari. Oh, okey. Jadinya tempoh 5 hari itulah doktor ya untuk kita tempoh untuk kuarantin tu sendiri ya. Okey, doktor, untuk kita ambil lagi soalan daripada pelayar Facebook kita. Daripada Syahbani. Sedap namanya. Okey, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Adakah rawatan tradisional ada yang menyamai rawatan moden bagi rawatan penyakit ini? Boleh dengar? Boleh. Okey. Kita cadangkan yang pertama datanglah berjumpa dengan doktor pengamal perubatan untuk mensahkan dahulu ini penyakit apa. Okey. Dan apabila kita dah diberi rawatan, selepas tu kita nak melakukan rawatan tradisional yang telah terbukti boleh mengurangkan masalah pesakit, tak ada masalah. Contohnya kalau demam tinggi, ada rawatan-rawatan yang menggunakan timun ke, air asam jawa ke, untuk diletakkan di ubun-ubun kepala untuk meredakan demam dan sebagainya kan. Okey, yang terbukti berkesan tu tiada masalah untuk digunakan. Cuma kita pesan di sini, datanglah berjumpa dengan doktor dulu untuk mensahkan apakah jenis penyakit tersebut. Betul. Itulah kita kena dapatkan nasihat daripada pakar perubatan ataupun doktor sendiri doktor kan. Mana tahu penyakit lain yang kita hidapi sebenarnya, kita suspek benda lain pula doktor kan. Ya, sebab kadang-kadang dia punya gejala tu hampir sama. Betul. Tetapi dia berbeza sebenarnya kan. Jadi kita dapatkan pengesahan dulu. Bila dah ada pengesahan, kita tahu apa penyakit dia, dan kita juga boleh berbincang dengan doktor yang merawat apakah herba yang bersesuaian lah yang boleh digunakan, yang telah terbukti, yang telah digunakan oleh semasa zaman ibu bapa kita dulu atau nenek kita dahulu, memang terbukti. Contohnya air asam jawa tu untuk melegakan sakit tekak kan. Jadi kita boleh gunakan lah. Okey doktor. Okey. Terima kasih doktor dan terima kasih pada yang bertanya di Facebook kita tadi. Okey. Soalan seterusnya doktor ya. Setiap pesakit ada cara untuk menguruskannya kan doktor kan. Jadinya bagaimana untuk menguruskan pesakit HFMD ni di rumah? Okey, di rumah apabila kita dah berjumpa dengan doktor dah sahkan dia ada HFMD dan doktor memberitahu keadaan tidak perlu dimasukkan ke hospital, maka dia akan dirawat di rumah lah sebagai pesakit luar sahaja. Jadi yang pertama adalah kita kena isolasikan pesakit ini daripada adik-beradik ataupun ahli keluarga yang lain lah. Kalau yang sakit ini adalah baby berusia 1 tahun atau 2, maksudnya ibu dengan anak ni lah diasingkan sekali. Diasingkan di sini bermaksud kita tak berkongsi dengan pesakit ini barang peribadi. Lepas tu kita pastikan yang pesakit ini mandi, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan tangan. Sekiranya dia ada sesama dan batuk, kalau dia di dalam umur yang boleh memakai pelitup muka, mask, kita galakkan dia pakai supaya apabila dia bersin tu dia tak menyebarkan virus tersebut. Dan diasingkan di bilik yang tertentu, dan sekiranya dia masih menggunakan lampin buang ini dibuang dengan cermat, dengan teratur, dan ibu ataupun ayah yang menjaga anak ini tangannya sentiasa dalam keadaan bersih. Di rumah juga sekiranya kita ada tetamu, kita tak bawa tetamu berjumpa dengan anak kita yang sakit. Dan mana-mana dia punya barang permainan yang berkongsi dengan adik-adiknya sebelum ni, kita cuci dengan bersih menggunakan bahan pencuci yang berasaskan dengan klorin. Jadi
Itu dari segi kanak-kanak tersebut. Dan jangan bawa kanak-kanak ni keluar rumah, jangan dihantar ke taska, ke sekolah, jangan dibawa ke taman permainan kanak-kanak dahululah. Sementara dia semasa lepuh tu masih berair ya. Sebab jika dia bercampur, terkena dengan orang, berjumpa orang lain, dia boleh mendapatkan virus tersebut. Orang lain pula yang mendapat HFMD. Oh, betul. Jadinya kita kena dan sentiasa perhatikan dia lah, terutama dari segi pengambilan makanan minuman, sebab nanti bila dia tak makan minum, kita takut komplikasi yang lain juga. Betul. Jadinya langkah berjaga-jaga tu kena ambil lah doktor kan. Kita jangan, maksudnya kita jangan kepentingkan diri sendiri kan doktor dalam isu ini sebenarnya. Betul. Kalau kita lihat ada satu video yang telah dihasilkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dalam video itu menunjukkan apabila anak dia sakit dan positif HFMD, dia cuti kuarantin kan? Dan bila cuti kuarantin, ibu bapa mula merancang nak bercuti, bawa anak bercuti. Sebab ibu bapa dah kuarantin kan? Ini dalam video tersebut lah. Jadi dekat situ kita memberikan maklumat bahawa semasa anak di kuarantin jangan dibawa keluar lah untuk kita elakkan penularan virus HFMD. Ya, betul. Jadinya jangan, kita kena ikutlah tempoh-tempoh kuarantin yang telah ditetapkan. Okey doktor, tadi seperti yang doktor maklumkan, pesakit kebanyakannya adalah terdiri daripada kanak-kanak yang berusia 6 tahun ke bawah. Jadinya yalah, biasalah kita di Kuala Lumpur ataupun di Putrajaya ni kebanyakannya ibu bapanya adalah yang bekerja. Jadinya mesti dia menghantar anaknya ke taska, ke tadika ataupun di pusat jagaan kanak-kanak lah, senang cerita doktor kan. Jadi bagaimana pengurusannya di pusat jagaan kanak-kanak ni doktor? Okey. Apabila anak ni sakit, kita sangat-sangat memohon ibu bapa tidak lagi menghantar anak-anak ke taska, tadika, ke prasekolah, ke rumah pengasuh, sebab di sana ada kanak-kanak yang lain kan. Jadi apabila mereka bergaul, kita khawatiri yang lain pula akan dapat jangkitan HFMD ni. Okey. Jadi kanak-kanak ni tidak lagi pergi ke taska, jadi penjagaan di taska itu mestilah diuruskan oleh pengusaha taska ataupun pengasuh di taska tersebut. Apabila ibu bapa memaklumkan bahawa puan, anak saya dah dijangkiti HFMD, jadi di taska ada 5 perkara utama yang perlu diberi perhatian lah ya. Yang pertama, mesti memantapkan lagi gatekeeping ataupun pemeriksaan semasa kanak-kanak nak memasuki taska. Di pintu masuk taska tu dilakukan pemeriksaan, kita bertanya dengan ibu bapa, ada macam mana anak hari ni, anak sihat atau tidak sihat, adakah anak ini ada asam mulut dan sebagainya. Lepas tu kita tengok dia punya tangan, tapak kaki, adakah ruang kemerahan dapat dikesan di sana. Sekiranya mereka sihat, baru dibenarkan masuk ke dalam taska. Jadi kat sini Cik Azri, masa dia datang tu sihat, tapi tiba-tiba datang petang tu tiba-tiba sakit kan. Jadi bila dia sakit tu, kita pengasuh ataupun pengusaha taska perlu asingkan anak ini daripada kanak-kanak yang lain lah. Letak dia di dalam bilik jika ada bilik, letak di satu tempat dengan kita buka tingkap di kawasan tersebut untuk pastikan udaraannya lebih baik dan segera telefon ibu bapa untuk ambil anak mereka. Okey, itu yang pertama berkenaan dengan gatekeeping. Yang kedua adalah berkenaan dengan kebersihan. Maknanya kebersihan taska tu perlu ditingkatkan lagi lah, dan barang-barang permainan dicuci menggunakan bahan yang berasaskan klorin. Jadi untuk ini boleh mendapatkan penerangan daripada Jabatan Kesihatan, apakah larutan yang sesuai, bahan yang sesuai, macam mana kita nak buat bancuhan supaya kita punya bahan cuci itu benar-benar menepati kita punya SOP dengan dia punya bahan yang cukup supaya boleh
membunuh virus-virus yang mungkin telah berada di atas meja, di dekat permainan, pada bola, di tandas dan sebagainya. Jadi kebersihan persekitaran tu mesti dijagalah yang kedua. Yang ketiga adalah kebersihan diri. Semualah, sama ada kanak-kanak atau orang dewasa, mesti menjaga kebersihan diri sendiri, tingkatkan tahap kebersihan diri sendiri, dan yang keempat adalah mencuci tangan dengan betul. Dan guna sabun. Mesti cuci tangan dengan sabun. Ya, sekiranya tidak air, bolehlah menggunakan hand sanitizer. Okay. Yang kelima adalah semasa wabak ni kes ada banyak kan, keraplah membuat pencucian di tandas, di tempat-tempat tombol pintu yang sering dipegang oleh kanak-kanak dan orang ramai kan. Kerapkan lagi pencuciannya dan mesti menggunakan disinfektan ataupun bahan pembunuh kuman. Okay, itu di Taskala Cik sini. Okey. Jadinya di tadika, di tempat mana-mana di mana kanak-kanak ini berkumpul. Jadinya pengusaha-pengusaha pusat jagaan kanak-kanak ni boleh mendapatkan nasihat. Kalau kita di Lembah ataupun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ni, kita ada 5 tadi doktor sebutkan, ya kan? Pejabat Kesihatan Daerah Titi Wangsa, Kepong, Lembah Pantai, Ceras dan Putrajaya kan? Ya, betul. Okey. Dan biasanya taska-taska ini ataupun sekolah ataupun prasekolah pernah berurusan dengan anggota-anggota di pejabat kesihatan yang berdekatan dengan mereka. Sebab bagi taska-taska yang berdaftar, tadika berdaftar dan juga prasekolah, kita ada pasukan sekolah yang membuat pemeriksaan sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu pemeriksaan rutin. Oh, okey. Setahun sekali. Jadi mereka dah biasa berinteraksi dan mereka dah tahu dah macam taska saya ni berada di bawah Jabat Kesihatan Lembah Pantai ke Jabat Kesihatan Ceras. Mereka dah tahu. Selain daripada itu, apabila berlaku saja penyakit berjangkit di taska atau tadika atau tempat institusi ni, anggota pejabat kesihatan akan datang ke tempat tersebut untuk mencari kes lagi, takut ada kes yang tak dilaporkan, untuk membuat penilaian adakah penularan telah berlaku di taska atau tadika atau tempat tersebut, apakah risiko akan berlaku wabak yang besar di sana, apakah risiko yang menyebabkan wabak tidak berhenti. Jadi anggota Jabatan Kesihatan akan buat penilaian dan memberi arahan dan juga memberi pendidikan kesihatan yang sesuai dengan tadika atau taska atau tempat tersebut. Sebab lain tempat, lain settingnya kan. Betul. Jadi selalunya yang ada di laman-laman web KKM ataupun Jabatan Penerangan sendiri, kita ada memberi infografik yang secara umum. Betul. Apabila berlaku kes atau wabak setempat tu, anggota dari pejabat kesihatan aku turun untuk memeriksa di tempat tersebut dan memberi nasihat bersesuaian dengan tempat tersebut. Okey, doktor. Terima kasih atas penjelasan tu doktor ya. Okey, doktor, untuk soalan seterusnya, adakah penyakit HFMD ni dia memudaratkan dan bagaimana untuk mengesan penyakit HFMD di tahap yang teruk? Okey. Biasanya HFMD ni dia adalah self-limiting ataupun dia jangkitan ringan dan akan sembuh dalam masa 1 minggu dengan sendirinya. Namun ada beberapa jenis enterovirus ni yang akan menyebabkan komplikasi seperti radang otak, meningitis dan juga radang jantung. Jadi dengan sebab itu walaupun kebanyakan kes dia adalah jangkitan ringan saja, tapi ibu bapa, penjaga dan diri kita sendirilah kalau kita dewasa pun kita boleh kena HFMD, sentiasa kena memantau progres ataupun perkembangan penyakit yang kita hadapi itu. Adakah kita bertambah baik ataupun kita rasa kita bertambah teruk? Untuk anak-anak ya, apabila dia ada komplikasi, anak-anak akan menjadi lebih lemah, menjadi pucat, tidak mau makan minum dan kadang-kadang dia keliru,
Dan yang Okey. paling ketara sekali apabila berlaku sawan lah. Ya. Jadi jika kita lihat, walaupun pada awalnya doktor kata boleh dirawat sebagai pesakit luar, tapi kita perlu pastikan anak-anak kita setiap hari, dan kalau kita dapati keadaan mereka bertambah teruk, Ya. atau jadi kita kena bawa segera ke klinik ataupun hospital untuk pemeriksaan dan membuat ujian makmal yang lebih detail lagi lah. Okey. Okey doktor, kita ke soalan pelayar doktor. Betul, banyak juga soalan-soalan yang pelayar kita utarakan. Antaranya yang ni soalan, ni ada 2 soalan daripada pelayar kita doktor ya. Daripada Cik Ilyas Hisham. Doktor, virus HFMD ini boleh HFMD ni boleh menyebabkan kematian tak? Okey. Seperti saya maklumkan tadi, kebiasaannya adalah dia sembuh sendiri, ya. Okey. Dan setakat ini dalam kita kes yang meningkat pada tahun ini pun, alhamdulillah belum ada kematian dilaporkan. Alhamdulillah. Walaupun pernah ada kematian dilaporkan, kalau tidak di Malaysia pun di negara-negara lain pun pernah ada dilaporkan. Terutama apabila dia melibatkan virus EV, nama virus tu EV71 ataupun Coxsackie 16, kerana komplikasi radang otak dan jantung tadilah. Okey. Ataupun kanak-kanak yang mendapat jangkitan ini dia berada dalam tahap imunisasi yang tahap pertahanan badan, imuniti rendah disebabkan mereka ada penyakit-penyakit lain. Jadi kita perlu mengambil serius lah sebab untuk kita mengelakkan komplikasi berlaku dan seterusnya kematian daripada berlaku. Okey. So maksudnya kadar kematian tu agak rendah lah doktor ya. Okey doktor, sangat rendah lah. Okey. Doktor, kita ke soalan seterusnya daripada pelayar kita, daripada Puan Farhana Azman. Okey, dari segi penyediaan makanan, apakah makanan yang sesuai untuk anak-anak yang dijangkiti HFMD dan apakah makanan yang perlu dielakkan oleh anak-anak sewaktu dijangkiti HFMD ni? Okey, Cik Aziz, daripada soalan ni saya anggapkan bahawa soalan ni bertanya untuk anak-anak yang boleh makan dah semua makanan ya. Kalau macam baby masih menyusu, kena teruskan penyusuan lah kan. Ni saya anggap soalan ni yang telah boleh makan apa-apa makanan. Contohnya mereka yang berumur 6 tahun, 7 tahun ya. Okey. Betul. Sebenarnya untuk penyakit CMD ni kita tak ada pantang lah dalam makanan. Tak ada. Boleh makan semua yang biasa dimakan oleh kanak-kanak ini. Ya, tak ada kita kata tak boleh makan telur sebab dia ada ruam dan sebagainya kan. Tak boleh makan ikan kembung sebab takut gatal dan sebagainya. Tak ada. Dia insya-Allah boleh makan semua. Cuma makanan yang telah dikenal pasti anak ini alergik, kalau boleh kita tak bagilah kan. Contohnya kita tahu kalau dia makan telur dia alergik. Jadi pada waktu ni kita janganlah bagi telur sebab dah lah dia tengah sakit disebabkan HFMD. Lepas tu dia sakit sebab reaksi alergik tu pula. Reaksi alahan tersebut. Jadi secara amnya tiada halangan nak makan apa-apa yang boleh dimakan. Cuma elakkan makanan yang kanak-kanak ini pernah alergik sebelum ni. Itu saja. Itulah ibu bapa memainkan peranan lah untuk mengetahui apa dan apa yang boleh dan tak boleh anak-anak ni makan sendiri doktor ya. Okey doktor, untuk soalan seterusnya, biasalah kalau macam COVID-19 tu kita boleh dijangkiti lagi kan. Jadinya untuk HFMD ni sendiri, adakah seseorang itu boleh mendapat jangkitan semula untuk penyakit ini? Okey, virus dalam family enterovirus ni dia ada pelbagai. Dia ada macam kita kata kalau keluarga, ahli keluarga yang ramai lah. Dan apabila virus yang berlainan masuk, dia boleh juga dijangkiti HFMD lagi.
Maksudnya jangkitan kedua tu boleh berlaku. Tetapi kebiasaannya menurut daripada jurnal artikel yang diterbitkan, artikel sains yang diterbitkan, mengatakan bahawa jangkitan yang seterusnya selalunya gejalanya lebih ringan lah. Berbanding dengan jangkitan yang pertama, sebab kita dah ada antibody kan dalam badan kita. Jadi dia boleh dijangkiti 2 kali, tapi dia punya gejala tu akan kurang teruk lah. Itu mengikut artikel yang ada. Okey. Terima kasih Doktor. Untuk soalan ni lah yang berkaitan kita ni lah. Okey, soalan kita ambil dulu soalan daripada player Facebook kita. Doktor, ada tak komplikasi jangka panjang akibat HFMD terhadap pesakit? Ini daripada para Luna ya, Doktor. Ada 2 soalan. Boleh jawab sekarang ke? Boleh Doktor, boleh. Secara umumnya apabila mereka ada komplikasi, contohnya radang otak ataupun radang jantung, nanti dia akan memerlukan satu rawatan susulan yang berpanjangan lah untuk merawat komplikasi yang telah berlaku. Ya? Tetapi sekiranya dia tiada komplikasi, dia hanya jangkitan HFMD saja, maka dia selalunya tidak berlanjutan. Macam COVID kan kita ada long COVID, kan? Tapi HFMD ni setakat ini belum ada lagi dilaporkan lah berpanjangan sebegitu gejala. Okey Doktor. Okey, kita ke soalan seterusnya daripada pelayar kita. Doktor, ada tak hukuman ataupun kompaun yang dikenakan kepada ibu bapa tidak kuarantinkan anak-anak mereka yang dijangkiti HFMD seperti COVID-19 ini? Okey. Kita ada Akta 342 kalau penyakit yang memperuntukkan mereka yang kita syaki boleh menyebabkan jangkitan penyakit perlu dikuarantin. Ya. Sekiranya mereka engkar, kita boleh mengenakan tindakan undang-undang disebabkan oleh keingkaran mereka tersebut. Jadi jawapan ringkasnya boleh. Tetapi kita perlu halusi lagi lah bentuk keingkaran macam mana, apa masalahnya, kesalahannya macam mana. Tapi secara umumnya kita boleh mengambil tindakan perundangan di bawah Akta 342 kalau penyakit. Okey. So adalah hukuman ataupun kompaun yang dikenakan Doktor bukan kita kena ikutlah nasihat yang telah diberikan. Okey Doktor, untuk bagi kita lah, kita ni dah dewasa kan, jadinya ada tak golongan dewasa yang dijangkiti HFMD dan adakah kesannya ringan ataupun sama yang dialami oleh kanak-kanak ataupun sebaliknya? Okey. Kalau kita ikut daripada data yang dikeluarkan oleh CPRC kebangsaan ya di peringkat nasional, kita dapati bahawa mereka yang berumur bawah 6 tahun, peratusannya ya di kalangan mereka yang sakit tu, peratusan yang tertinggi adalah di kalangan mereka yang berumur 6 tahun ke bawah. Lebih kurang dalam 89 ke 90%. Kemudian dia diikuti 8 atau 9% mereka yang berumur daripada 7 ke 12 tahun. Dan 1% mereka yang berumur 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas ni termasuklah yang dewasa. Jadi orang dewasa pun boleh mendapat jangkitan HFMD dan menunjukkan gejala yang sama seperti mana kanak-kanak ada, cuma mungkin sama ada gejala dia sangat serius ataupun kurang serius, bergantung pada reaksi badan, imuniti badan, macam mana dia melawan virus tersebut lah.
Oh, Lagi okey. satu sebab orang dewasa ni dia dah tahulah jaga kebersihan diri sendiri kan. Ya, Dia dah betul. mengamalkan kebersihan diri yang baik-baik Mhm. dan jadi dengan sebab itu dia punya kekerapan untuk dapat jangkitan tu kurang berbanding dengan kanak-kanak. Kalau kita Ya. lihat kanak-kanak di taman permainan, kadang-kadang disebabkan mereka leka bermain tu, mereka tak jagalah sangat berkenaan kebersihan diri tu. Contohnya kalau dekat playground tu kita tengok kanak-kanak kadang dia terjilat bola-bola kat situ Ya, apabila ya. dia kan. Jadi Ya. dengan sebab tu kanak-kanak tu lebih senang dapat dan berbanding dengan orang dewasa lah. Ya, Tapi betul. gejalanya sama. Gejalanya sama doktor ya. Okay. Okey. Doktor, untuk ni lah orang kata mencegah lebih baik daripada mengubati kan. Jadinya bolehkah HFMD ni dielakkan ataupun dicegah? Boleh sebenarnya dan untuk kita cegah tu sangat senang dan dia tidak memerlukan kos yang tinggi pun. Okay. Jadi macam mana kita nak cegah HFMD ni? Jadi tadi kita dah bincangkan macam mana dia merebak. Jadi untuk cegah dia, kita jaga diri kita daripada virus tu kena dengan kita lah, iaitu dengan cara yang pertama, kita sentiasa mengamalkan kebersihan diri yang tinggi, sentiasa mencuci tangan dengan betul. Jika tangan kita tidak sempat dicuci disebabkan beberapa faktor sebagainya dan terlupa bawa hand sanitizer dan sebagainya, janganlah kita menyentuh permukaan muka, hidung, mulut, mata kita dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab itu boleh memindahkan virus tersebut daripada kawasan yang tercemar kepada kita. Ya. Dan kita elakkan menyentuh secara langsung pesakit-pesakit, maknanya kita guru-guru ataupun penjaga taska kalau nak buat pemeriksaan gatekeeping tu kenalah pakai sarung tangan supaya dia tidak menyentuh blister ataupun lepuh ataupun air yang keluar daripada blister ataupun lepuh tersebut lah ya. Ya, betul. Dan apabila kita tahu anak kita ada yang sakit, kita jangan kongsi peralatan anak yang sakit itu dengan adik-beradik yang lain. Kongsi towel, kongsi sudu dengan garpu ketika makan, suap sama-sama. Maksudnya barang-barang peribadi itu jangan berkongsi. Dan juga selain daripada kebersihan diri, kebersihan persekitaran kita lah. Bila kita mencuci rumah, gunakan bahan-bahan disinfektan lah ya, yang berasaskan klorin untuk pastikan peralatan yang kita bersihkan tu kumannya dapat dimatikan. Itu cara nak cegah lah. Ya, betul. Okey doktor, kita ambil soalan daripada pelayar Facebook daripada KL Photo Young Man. Umpama pengambilan vaksin untuk COVID, adakah sebarang suplemen yang boleh diambil oleh kanak-kanak untuk mengelakkan kebarangkalian dijangkiti HFMD selain daripada menjaga kebersihan? Okey, buat masa ini kita belum ada lagi vaksin yang bersesuaian untuk mencegah HFMD lah. Tak seperti COVID dah ada vaksin untuk mencegah COVID ya. Tetapi HFMD ni belum lagi dibangunkan, belum ada lagi dijual di pasaran vaksin-vaksin yang tertentu untuk mencegah daripada mendapat HFMD inilah ya. Jadi saya sangat sesuai dengan apa yang pelayar kita tadi tanya tu. Selain pada kebersihan diri, dari segi pemakanan macam mana? Okey. Untuk penyakit-penyakit ya, kita secara umum penyakit-penyakit lah ya, kita HKM sentiasa menggalakkan supaya masyarakat mengamalkan gaya hidup yang sihat lah ya. Gaya hidup yang sihat di sini bersenam, sentiasa aktifkan diri, bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, tidak merokok, tidak
tidak mengambil alkohol, dan juga memilih makanan, mestilah memilih makanan yang seimbang, yang sesuai, bernutrisi, ya. Dan jika ada masalah stres dan sebagainya, bercakap dengan kawan, dengan orang dipercayai supaya stres itu dapat dikurangkan. Okay. Dari segi makanan, kita hanya mengikut kepada makanan macam sekarang kita promosikan pinggan makan kan, iaitu makan sayur lebih, suku separuh, suku nasi, suku bahan protein, separuh itu adalah sayur. Jadi begitu juga untuk HFMD ini, galakkan anak-anak mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan untuk meningkatkan imuniti badan mereka. Pertahanan badan mereka. Tak kisahlah kita dah kanak-kanak atau kita dewasa, yang kita dari segi pemakanan, KKM mempromosikan suku separuh tersebut untuk senang diikuti oleh masyarakat, iaitu separuhnya sayur-sayuran, setengah suku adalah nasi atau karbohidrat, dan suku lagi adalah yang berasaskan protein, ayam, ikan dan sebagainya. Okey. Jadi amalkan pemakanan yang disyorkan lah ya doktor ya, suku-suku separuh tadi ya. Pinggan suku-suku separuh. Okay. Bukan sepinggan nasi, suku-suku separuh nasi. Okey. Okey doktor, untuk soalan pelayar seterusnya, soalan terakhir ya, ni untuk soalan daripada pelayar lah, soalan terakhir daripada Cik Nur Umairah Nadira. Okey doktor, berdasarkan data pihak berdasarkan data pihak jabatan lah ya, apakah trend jangkitan ini khususnya bagi Kuala Lumpur lah dan Putrajaya dalam tempoh seminggu dari sekarang? Mungkin ada jangkaan ke ataupun macam mana doktor? Okey. Kalau seperti mana saya beritahu tadi, status HMD di Kuala Lumpur setakat ni masih terkawal, begitu juga di Putrajaya. Dan kalau kita lihat trend, kita dapati ada penurunan. Tapi kalau kita nak cakap, nak buat projection dalam masa seminggu ni, sebenarnya dia bergantung juga kepada masyarakat. Betul. Sekiranya masyarakat dan setiap individu mengambil langkah-langkah pencegahan, insya-Allah kes akan menurun dalam masa yang terdekat lah ya. Tapi sekiranya masyarakat alpa dan tidak menjalankan langkah-langkah pencegahan dari segi tiada isolasi yang sempurna apabila bergejala, tidak menjaga kebersihan tangan, ya, sukarlah kita nak kawal jangkitan HFMD ni, sebab dia sangat senang menular sebenarnya, terutama di kalangan kanak-kanak disebabkan pergaulan rapat kanak-kanak ni. Jadi dia bergantung juga kepada aktiviti di kalangan masyarakat, macam mana respon terhadap jangkitan HFMD ni. Kalau kita masing-masing menjaga, memerhatikan gejala-gejala penyakit ini, dan kita mengambil langkah-langkah pembersihan, penjagaan makanan yang sebaiknya seperti mana yang disarankan, insya-Allah kes ni akan menurun dan seterusnya tidak lagi mendatangkan masalah kepada kesihatan awam. Itulah. Betul doktor. Maksudnya bukan harapan kita kes tu menurun bukan sahaja di Kuala Lumpur dan Putrajaya tapi di seluruh Malaysia lah hendaknya ya. Okey doktor, ni untuk soalan yang terakhir daripada kami. Apakah harapan ataupun pesanan doktor sendiri ataupun mewakili pihak Jabatan Kesihatan kepada, terutamanya kepada ibu bapa lah di luar sana, jika anak ataupun keluarga mereka dijangkiti HFMD ni? Okey, dia sama jugalah ya dengan COVID juga, kita jaga kita. Dia macam ni sebenarnya, iaitu kita sentiasa peka dengan perubahan tahap kesihatan kita. Terutama ibu bapa kena perhatikan anak-anak kita, sebab HFMD ni kerap berlaku di kalangan kanak-kanak. Jadi kita perhatikan anak-anak kita, sama ada anak kita ada gejala ataupun tidak sihat. Kalau tidak sihat, kita
lihat gejalanya dan kita pastikan apakah jangkitan yang berlaku pada anak kita ni dengan membawa anak kita dengan segera mendapatkan rawatan di klinik lah ya, untuk kita pastikan apa jenis penyakitnya untuk dirawat dan diisolasi dengan sempurna. Sebab kalau kita tak isolasi dengan sempurna, jangkitan ini mudah merebak dan dan jumlah penyakit akan terus meningkat dan tidak dapat dikawal. Jadi kita mengharapkan kerjasama semua untuk sayangi diri sendiri, sayangi ahli keluarga kita, sayangi jiran kita, sayangi warga kerja kita, seterusnya sayangi keluarga Malaysia supaya jangkitan ini dapat diberhentikan dan tidak mendatangkan masalah kepada kesihatan kita di masa hadapan. InsyaAllah. Okey, doktor, apa yang saya boleh simpulkanlah untuk topik perbincangan kita pada hari ini tentang tajuk kita awas jangkitan HFMD ni adalah penyakit HFMD ni tidak memerlukan peruntukan khas pun sebenarnya untuk mengekang wabak ni. Sebaliknya bergantung kepada asas penjagaan kesihatan kita tu sendirilah ya. Dan jadinya pengabaian aspek kebersihan asas seperti mencuci tangan, benda yang paling basic sekali tu doktor kan. Kita kena kerap mencuci tangan walaupun tak berlaku pun apa-apa wabak pun, aspek tu sendiri penting sebenarnya doktor kan. Ya, betul. Dan memastikan anak-anak kita kekal bersih daripada tempat-tempat yang menjadi HFMD ni menular lah doktor ya. Ya, betul. Okay. Dan apabila ada gejala, duduk di rumah lah. Apabila ada gejala, apa-apa gejala lah, tak semestinya HFMD sebagainya, duduk berehat di rumah lah ya. Sebab kalau dia penyakit berjangkit, dia boleh ditularkan apabila kita berjumpa orang lain. Betul. Itulah namanya penyakit berjangkit. Dia akan berjangkit pada orang lain juga. Okey. Doktor, saya bagi pihak Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini mengucapkan terima kasih kepada doktor kerana sudi menjadi tetamu maya kita dalam rancangan Influencer at Japan dengan tajuk kita tadi iaitu awas jangkitan HFMD. Terima kasih banyak-banyak doktor. Harap kita akan dapat bersua lagi mungkin dengan topik-topik yang lebih menarik juga pada masa akan datang. Okey, insya-Allah. Dan juga saya mewakili Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur dan Putrajaya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Penerangan Japan dan juga semua pelayar Facebook kita pada Japan pada hari ini dan semua ikuti kita punya program ini. Saya harapkan dapat manfaat, dapat ilmu untuk kita ada empowerment ataupun jati diri untuk menjaga kesihatan diri sendiri. Semestinya doktor. Apa yang maklumat yang doktor sampaikan tadi memang banyak sekali informasi dan maklumatnya. Dan terima kasih sekali lagi doktor. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pelayar-pelayar Facebook kita, Jabatan Penerangan WPKL kerana sudi untuk menyaksikan program Influencer Japan ini. Dan kita harap semua menjaga kesihatan diri serta keluarga masing-masing dan kita harap penyakit HFMD ini akan semakin peningkatannya akan semakin berkurangan lah ya. Dan akhir kata daripada saya, terima kasih dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan, tadi kan ada 2 orang kawan Rara tak sekolah sebab kena HFMD. HFMD tu apa, Wan? HFMD ni penyakit tangan, kaki dan mulut. Ada ruam dengan lepuh di tapak tangan dan kaki, demam dan ulcer di tekak dan mulut. Aduh, kesiannya. Mesti sakit kan? Boleh berjangkit ke, Wan? Boleh, Rara. Untuk cegah dari berjangkit, Rara kenalah rajin cuci tangan dengan betul dan sentiasalah jaga kebersihan diri. Okey, Wan.